Jadi ini adalah tajuk kita yang kedua untuk hari ini, iaitu kita masuk standard kandungan yang kedua, iaitu sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog. Tetapi hari ini kita nak lihat fokus untuk sifat kimia alkana sahaja. Okay, kita nak fokus on sifat kimia alkana sahaja. Dia ada banyak ni, sampai 5 siri homolog tu yang kita akan bincang. And then akan ada satu tambahan iaitu untuk ester. So kita lihat satu dahulu siri homolog iaitu alkana. Jadi kita ada 3 kriteria kejayaan, iaitu yang pertama, kamu dapat menerangkan satu daripada 2 sifat kimia alkana. Yang kedua, kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 3 persamaan kimia bagi tindak balas pembakaran bagi siri homolog alkana. Dan yang ketiga, kamu boleh menulis sekurang-kurangnya 2 daripada 4 persamaan kimia bagi tindak balas penukar gantian metana. Okey, so kita lihat dahulu tugasan modul muka surat 101. Ni nak imbas kembali yang kita dah belajar dalam tajuk sifat fizik alkana. Okey, soalan 18. Okey, tolong tengok modul kamu muka surat 101. Dekat situ ada soalan esei soalan 18. Okey, soalan dia berbunyi, mengapakah takat lebur dan takat didih propana lebih tinggi daripada etana? Baru je bincang sekejap tadi kan. Okey, kenapa takat lebur dan takat didih propana ni lebih tinggi daripada etana? Ini adalah soalan yang bukan soalan apa, macam bentuk soalan yang biasa ditanya dalam SPM. Okay, so soalan ini dia esei, so dia bernilai lebih kurang 4 hingga 5 markah. Okay, 4 hingga 5 markah. Jadi untuk modul ini dia dah bimbinglah kamu cara kamu nak menjawab soalan ini. Okay, so dekat sini dia ada 4 point. So kemungkinan ini boleh jadi 4 markah lah. Okay, pemarkahan tu dia depends on skema peraturan nanti. So kamu jangan fikir sangatlah yang itu. So kamu fikirkan macam mana teknik kita nak menjawab soalan ini. Okay, so the first one, kita lihat dia mesti kaitkan takat didih ni, dia mesti kaitkan dengan saiz molekul. Okay, dia mesti nak kaitkan dengan saiz molekul. Jadi dekat sini dia kata dikaitkan dulu dengan bilangan atom per molekul. Okay, dikaitkan dengan bilangan atom per molekul. Itu adalah poin yang pertama. Okey, jadi antara propana dengan etana, yang mana yang mempunyai bilangan atom per molekul yang lagi banyak? Propana ya cikgu. Yes, propana. So propana mempunyai lebih banyak bilangan atom karbon per molekul daripada etana. Okey, yang kedua kita tengok saiz molekul. Okey, saiz molekul mana yang lebih besar? Okey, saiz molekul mana yang lebih besar, kelas? Propana. Ya, saiz molekul propana lebih besar daripada etana. Okey, seterusnya daya tarikan di antara molekul lebih besar bagi propana. Okey. Dan disebabkan daya tarikan antara molekul lebih besar bagi propana tu, jadi lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan itu. Okey, dapat tak kelas? Dapat. Senang je kan soalan dia. So kalaulah soalan macam ni yang ditanya dalam soalan latihan ke, soalan exam ke, so kamu boleh ikutlah cara menjawab dalam macam dalam modul ini. Okay, hai Alif Nazmi. Azfar masih belum ada Azfar.
Okey, Anas pun tak ada. Hazamul ada. Hai Hazamul. Anis pun dah ada. Hai Anis. Sharifah Nur Anis ada tak? Okey, ada. Razi tak ada cikgu. Sekarang yang belum ada Syarul, Razi, Anas dengan Asfa, 4 orang Cikgu takut pula nanti cikgu salah tanda kehadiran. Okey, ada 4 orang yang belum masuk lagi. Tak apa, mungkin diorang ada masalah internet. So nanti cikgu akan bagilah screenshot sikit apa yang kita dah belajar hari ni dengan latihan yang kena hantar. Okey. Seterusnya kita nak tengok sifat kimia alkana. Okey, ini tajuk yang baru 2.3. Okey, buku teks muka surat 80 dan juga modul sekejap, tertutup pula modul cikgu. Okey, modul muka surat 101. Tapi 101 kita dah bincang, so kita sambung dengan 102 lah modul. Okey, jadi so sifat kimia alkana. Okey, so setiap siri homolog ni dia ada kumpulan berfungsi kan. Jadi alkana ini sifat kumpulan berfungsi dia okey, jadi untuk alkana dia adalah hidrokarbon tepu yang mana dia mempunyai ikatan kovalen tunggal antara karbon dengan karbon dan karbon dengan hidrogen. Okey, jadi disebabkan itu alkana ni dia tidak reaktif. Dia tidak reaktif kerana ikatan karbon dengan karbon dan karbon dengan hidrogen ni kuat. Okey, kuat dan molekul memerlukan tenaga yang banyak untuk memutuskan ikatan tersebut. Okey, jadi walaupun alkana ni tidak reaktif, dia tidak reaktif ni bermaksud dia tidak bertindak balas lah dengan kebanyakan bahan kimia. Tetapi alkana ni dia ada mengalami 2 jenis tindak balas, iaitu tindak balas pembakaran. Okey, dia akan terbakar dalam udara yang mengandungi oksigen, dan lagi satu tindak balas penukar gantian. Okey, so kita nak lihat dahulu yang pertama iaitu tindak balas pembakaran. Okey, tindak balas pembakaran. Okey, so untuk tindak balas pembakaran ini dia ada 2 jenis. Okey, so tindak balas pembakaran ini ada 2 jenis, iaitu yang pertama adalah pembakaran lengkap dan yang kedua pembakaran tidak lengkap. Okey, cikgu ulang. Alkana ni pembakaran lengkap. Pembakaran, tindak balas pembakaran untuk alkana ada 2. Pembakaran lengkap dan pembakaran tidak lengkap. Okey, jom kita lihat dahulu apa itu pembakaran lengkap. Okey, pembakaran lengkap ni adalah dia terbakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Okey, so dia boleh terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Jadi kalau dalam soalan tu kan awak kena dengar betul-betul lah. Awak kena baca betul-betul lah soalan tu. Dia terbakar dalam oksigen berlebihan ke ataupun oksigen yang terhad. Kalau dia kata terbakar dalam oksigen yang berlebihan, dia akan menghasilkan 2 bahan, iaitu karbon dioksida dan air. So kalau lengkap dia akan hasilkan 2 bahan, iaitu karbon dioksida dan air. Okey, so sebagai contoh kita lihat pembakaran lengkap metana dalam oksigen berlebihan. So inilah persamaannya. Okey, nak tulis persamaan tu tak ada masalah, tetapi macam nak seimbangkan persamaan itu yang macam ada sedikit tips kamu kena ikut.
Okay, so sekarang cikgu akan buka. Okay, sekejap ya. Okay, cikgu akan buka satu whiteboard baru untuk cikgu ajar kamu macam mana nak tulis persamaan yang lengkap. Okay, kita tunggu sekejap. Cikgu rasa line cikgu ni macam sedikit lag. Lag tak internet cikgu? Tak. Tak, okey je. Sekarang kamu nampak skrin putih ke? Tak ada pun. Tak ada pun. Itulah cikgu rasa macam sebab saya guna dua device. So yang menulis ni saya guna tablet saya. Sebab dekat skrin handphone saya belum ada lagi yang putih tu. Dan kamu pun tak ada skrin putih lagi kan? Tak ada. Tak ada. Okey, kenapa belum keluar lagi ni? Okey, kita tunggu sekejap. Kalau dah ada skrin putih, bagi tahu cikgu Sepatutnya bila saya tulis tu dia akan terus papar dekat saya punya skrin handphone cikgu. So that cikgu tahulah kamu semua dapat paparan yang sama macam cikgu. Okey. Masih lagi hang cikgu punya internet. Okey. Cuba lagi sekali. Dah dapat ke paparan skrin putih? Dekat saya dah ada dah. Okey, cikgu pun dah ada. Alright, thank you. Okey, so kita nak lihat pembakaran lengkap tindak balas. Okey, tindak balas pembakaran lengkap. Okey. So, tadi cikgu kata cikgu ambil contoh metana Okey, so metana CH4. Okey, ini contoh yang pertama. CH4. Okey, dia akan hasilkan, dia akan bertindak balas dengan oksigen dan dia akan hasilkan karbon dioksida dan air. Kamu tulis tu jarak-jarak sikit sebab depan dia tu kita nak tulis nombor. Okey, depan bahan tu kita nak tulis perkali dalam kita nak seimbangkan persamaan. So tips dia, okey, tips untuk seimbangkan persamaan. Okey, tips untuk kita seimbangkan persamaan. Yang pertama, kita seimbangkan karbon. Okey, kita seimbangkan karbon. Jadi macam mana kita nak seimbangkan karbon? Kita tengok sebelah kiri. Okey, sebelah kiri ada satu karbon, betul tak? Sebelah kiri ada satu karbon. Sebelah kanan ada satu karbon. Jadi karbon tu dah seimbang. So okeylah, tak ada masalah. Yang kedua, yang kedua kita seimbangkan hidrogen. Okey, yang kedua kita seimbangkan hidrogen. Macam mana nak seimbangkan hidrogen? So sekarang saya padam yang karbon tadi. Okey, hidrogen sebelah kiri ada 4. Okey, hidrogen sebelah kiri ada 4. Tu yang CH4 tu kan. So dia ada 4 sebelah kiri. Sebelah kanan ada 2. Okey, sebelah kanan ada berapa kelas? Ada 2. Jadi kita kena balance kan hidrogen kiri dan kanan. Jadi kita kenalah darab 2. Okey, kita darab 2. So dia dapat berapa kat situ? Dia dapat 2 air. Okey, dia dapat 2 air. So hidrogen dah seimbang. Okey, kemudian yang ketiga kita seimbangkan oksigen tu. Okey, kita seimbangkan oksigen
dan kita boleh guna pecahan untuk seimbangkan oksigen itu. So kita lihat sebelah kiri ada 2 oksigen. Okey, sebelah kiri ada 2 oksigen. Sebelah kanan kita lihat dahulu oksigen dekat karbon dioksida ada 2. Okey, oksigen dekat karbon dioksida tu ada 2. Oksigen dekat air ada 2 juga. Okey, oksigen dekat air ada 2 juga. Jadi total dekat sini ada 4 oksigen. Okey, ada 4 oksigen. Manakala dekat sebelah kiri ada 2. Jadi kita kena letak 2 dekat sini. Barulah sebelah kiri jadi 4. Okey, so sekarang persamaan kita sudah seimbang. So dapat sama tak macam dalam buku teks kelas? Sama tak macam buku teks kita punya persamaan tu? Dah sama kan? Kita tengok sikit. Okey, so nampak sama kan? Okey, cuba kita tengok dalam modul latihan 19 tu. Okey, sekejap. Okey, dalam modul latihan 19 tu, okey, cikgu buka sikit. Yang ini latihan modul ni. Okey, so latihan modul ini kalau kita tengok, dia lain sikit lah. Dia itu adalah air tanah. So sekarang cikgu nak buat contoh untuk air tanah. Okey, untuk air tanah ini C2H6. Okey, C2H6. So dia akan tambah dengan oksigen. Okey, dia akan tambah dengan oksigen. So dia akan hasilkan apa? Kalau pembakaran lengkap memanglah dia akan hasilkan karbon dioksida dengan air. Kan? Okey, so kita nak seimbangkan. Okey, so ingat tips kita yang pertama. Pertama sekali kita seimbangkan karbon. Okey, kita seimbangkan apa kelas? Kita seimbangkan karbon. Jadi kita lihat sebelah kiri karbon ada 2, sebelah kanan karbon ada 1. Jadi kita seimbangkan karbon dekat karbon dioksida tu kita darabkan dengan 2. Okey, kita darabkan dengan 2. So dapatlah 2 karbon dioksida. Okey, kemudian yang kedua kita seimbangkan hidrogen. Okey, kita seimbangkan hidrogen. Sebelah kiri hidrogen ada 6. Okey, hidrogen ada berapa kelas? Ada 6. Sebelah kanan hidrogen ada 2. Okey, hidrogen ni ada 2. Jadi macam mana kita nak seimbang? 6, 2. So sebelah kanan kita kenalah darab 3. Okey, darab berapa? Darab 3. So dapatlah 6 hidrogen atau 3 air. 3 molekul air. Okey, so sekarang hidrogen dah seimbang. Sekarang kita nak seimbangkan oksigen. Okey, oksigen sebelah kiri ada 2. Okey, sebelah kiri ada 2. Sebelah kanan kita kena tengok kedua-duanya. Okey, sebelah kanan dekat karbon dioksida. Jangan lupa darab 2 dekat depan tu ya. So kita akan dapat 4 oksigen. Okey, kita dapat 4 oksigen. Untuk oksigen dekat air, darab juga dekat depan, dia akan dapat 3 oksigen. Jadi total oksigen dekat sebelah kanan ada 7 oksigen. Tapi sebelah kiri ada 2 je. Macam mana kita nak seimbangkan? 7 ni cikgu, susahlah nak darab. Kalau 6 senanglah darab 3 je kan. Okey, ini yang cikgu kata boleh guna pecahan. So nak dapatkan 7 dekat sini, kita darablah dengan 7/2. So 7/2 ni jadi macam ni. Dia 7/2 tu letak depan oksigen. So dia jadi macam ni lah persamaan kita. Okay, cuba padam supaya tak ada nampak serabut. So dia jadi macam tu. Okey, cikgu tak naklah ada pecahan 2 kat bawah tu, tak best. Okey, kalau tak nak tak apa, kita darab semua ni dengan 2. Nak hilangkan pecahan ni je kan. So kena darab semua tu dengan 2. So kita akan dapat yang baru 2 C2H6 tambah 7. 2 ni darab dengan 2 dia akan hilang lah. Tu matematik kamu So 7 oksigen dan 2 darab 2, 4.
karbon dioksida tambah 6. Kita dapat 6, 3 darab 2 H2O. Okay. So boleh ada dua lah persamaan. Sama ada yang atas atau yang kedua ni, yang bawah. Dua-dua tu betul. Okay, so dia ada dua lah jawapan kat situ faham tak? Okay, yang atas tu dalam bentuk pecahan, yang bawah tu kita dah hilangkan pecahan dia. Okay, faham ke tak faham? Cikgu, Ya. mana dapat 7/2 tu? Saya tak faham. Oh, 7/2 tu tak lag ke tadi? Okey, tak apa. Kita tengok 7/2 ni macam mana datang ataupun ada orang boleh terangkan. Kalau saya cuba boleh cikgu. Boleh? Kan dekat belah kanan tu kan oksigen ada 2 CO2 tu kan 2 darab 2 4. Lepas tu kan Ni. 3 H2O. So 4 tambah 3 dapatlah 7. Lepas tu situ tu kan belah kiri tu kan ada 2 oksigen. Jadi kita mana boleh dapatkan suatu nilai nombor darab dengan 2 dapat 7 kan. So kita kenalah buat betul. 7/2 darab 2. Tekan kalkulator dapatlah 7. So seimbang Pandai. lah. Yes. Kita kena letak okey, pecahan. Kita kena letak pecahan tu sebab dia ganjil kan. 2 tu tak ada benda yang darab dapat dengan nombor dia kan 7 tu kan. So kena letak 7/2. Okey, faham tak yang bertanya tadi tu? Siapa yang tanya? Cikgu tak dapat tengok lah siapa yang tanya. Isma. Isma. Okey, jelas yang lain faham tak? Faham. Faham. Okey, thank you Iman. Tolong terang untuk kawan kita. Kan? Kalau dah boleh terang tu maknanya dia dah faham lah tu. Okey. So sekarang so dah faham tentang tindak balas pembakaran lengkap? Okey. Sekarang kita nak tengok pula untuk pembakaran tidak lengkap. Pembakaran tidak lengkap ni sekejap. Hari ni kita sampai 12.30 kita punya last class lah kan? Betul tak? Betul. Kalau kita lambatkan sikit boleh tak habis? Ke ada nak pergi Saya solat okey Jumaat? je. Sebab cikgu nak habiskan. Solat Jumaat tempat saya kota dia terhad, tak sempat nak. Sebab cikgu nak habiskan juga tajuk yang cikgu dah target hari ni supaya sama dengan kelas beta. Okey, sebab nanti beta dah habis dah bahagian ni. Okey, so kita sambung. Pembakaran tidak lengkap dia berlaku apabila bekalan oksigen ni dia terhad ataupun kita kata tak cukup lah. Okey, so pembakaran pembakaran alkana yang tak lengkap ni, okey, dia akan menghasilkan bahan yang berbeza dengan yang tadi. Okey, dia tak akan hasilkan karbon dioksida. Ingat CO2 hanya terhasil bila pembakaran lengkap berlaku. Tapi kalau pembakaran tak lengkap, dia akan hasilkan sama ada okey, dia ada dua lah. Yang first sama ada karbon monoksida dan air. Okey, karbon monoksida dan air. So karbon monoksida ni dia gas beracun dia boleh menyebabkan masalah kesesakan nafas, masalah sesak nafas, gas oksigen tak cukup. Okey, itu yang pertama. Ataupun keadaan yang kedua, dia boleh menghasilkan gas karbon dan air. Okey, dia boleh gas karbon pula dah, zarah karbon, atom karbon dan air. Okey, zarah karbon tu dia adalah macam jelaga tu, yang asap hitam tu kan, yang menghasilkan jelaga tu. So itu adalah zarah karbon. Dan juga air tetap akan terhasil sebab adanya tindak balas antara karbon dengan oksigen. Tapi kalau tak cukup, yang akan membezakan adalah gas karbon dioksida, karbon monoksida ataupun karbon saja dia terhasil. Okay, boleh faham Okay. So sekarang kita nak tengok macam mana kita nak seimbangkan. Kita nak seimbangkan persamaan ini. So jom kita tengok macam mana kita nak seimbangkan persamaan tindak balas yang tak lengkap, pembakaran tak lengkap. So cikgu tengok buka kat sini. So sekarang kita nak tengok pembakaran tidak lengkap. Okey, naikkan sikit. Tak nak ada
gangguan warna lain. Okey. So pembakaran tidak lengkap, tindak balas pembakaran tidak lengkap. Okey. So dia akan hasilkan apa? So contohnya kita ambil untuk yang pertama tu metana CH4 dan oksigen akan hasilkan karbon monoksida dan air. Okey. So kita punya tips yang pertama, kita seimbangkan karbon. Okey, mula-mula kita seimbangkan karbon ni balance je kan, satu dengan satu. So kita biarlah dia dulu. Okey, yang kedua kita balancekan pula hidrogen. Sebelah sini hidrogen dia 4, sebelah sini hidrogen dia 2. Okey, so kita kena darab 2, betul tak? Cikgu dekat jawapan buku teks tu kenapa air tu ada 4 cikgu? Sabar, kita letak dulu 2. Letak dulu sebab kejap lagi baru kita ubah-ubah. Sebab tu dalam nak seimbangkan tindak balas ni kamu try dengan pensel dulu supaya senang kamu nak padam Okey. Kemudian baru kita balancekan oksigen. Okey. Semasa nak balancekan oksigen ni kamu tengok. Oksigen sini ada 2. Betul. Oksigen sini ada 1. Sini ada berapa? Sini ada 2. Kan? 2 darab O ni. So dekat sini dia ada 3. Okey, dia ada 3. So, boleh juga kalau nak guna cara pecahan tadi. Okey, boleh nak guna cara pecahan. Ataupun dekat sini kamu darablah dengan 2. Okey. Yang 1 tu kita darab dengan 2. So kita letak 2 dekat depan. So bila kita letak 2 dekat depan, kita dapatlah 2 oksigen tu. Betul. So bila letak 2 tu dekat depan, dia jadilah 4 sebelah kanan ni. Dia jadilah 4 oksigen. Kan? Okey, so bila dah 4 oksigen belah kanan, senanglah kita darab je 2 dekat depan oksigen sebelah kiri. So dapatlah balance kan? Mana? Ni. Allah. Susah pula nak tulisnya. Okey, jap. So dia dapat 4 kat sini. Okay, so sekarang oksigen dah balance. Bila oksigen tu dah balance, dia dah effect kita punya karbon. Perasan tak? Karbon pula jadi tak balance kan? So bila karbon tak balance, awak letaklah 2 dekat depan ni supaya karbon tu jadi balance. Bila cikgu dah betulkan karbon, hidrogen pula jadi tak balance. Betul tak? Hidrogen jadi tak balance. Betul. Okey. Kemudian dah macam cacah berba dah. So kita kena letak 4 dekat depan. Kenapa letak 4? Sebab hidrogen ni dah jadi 8 kan? So bila cikgu dah betulkan hidrogen dekat situ, automatik oksigen pula tak balance. Oksigen jadi berapa sini? Sini jadi 4, sini jadi 2. So oksigen ni dapat 6 oksigen dah. Okey. So kita terus darab 3 kat sini. Sebab tu dia dapat persamaan tu macam tu. So dia try and error. Okey? Okey. Itu untuk tindak balas tidak lengkap yang pertama. Yang kedua, CH4 tambah oksigen hasilkan jelaga karbon sahaja dan air. Okey, untuk yang ini kita akan seimbangkan. Kita lihat karbon dah balance. Kemudian kita tengok hidrogen. Okey, sini 4, sebelah kiri 4, sebelah kanan 2. So kita darab 2 dekat depan. Okey, bila cikgu letak 2 dekat depan, oksigen balance tak? Oksigen automatik jadi balance sebab oksigen tu ada 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. So senang sikit lah untuk yang bawah ni. Yang atas tu je macam pusing-pusing sikit.
Maknanya kalau darab dengan pecahan tu lagi senang saya rasa daripada kaedah kedua kaedah yang cikgu tunjuk tadi. Okey, ada soalan tak nak tanya untuk persamaan kimia bagi tindak balas pembakaran? Cikgu. Ya. Cakap ada. Cikgu, saya nak tanya nombor 1, persamaan nombor 1 tu. Kalau dalam exam kita buat yang pecahan punya je tak apa ke? Boleh diterima. Dapat markah. Okey, Isma nak tanya apa? Kan pembakaran tidak lengkap ni dia hasilkan dua benda tu kan. Dia hasilkan karbon monoksida atau atom karbon. Tapi macam nak tahu mana satu yang dihasilkan? Okey, dalam exam dia akan maklumkan soalan tu. Dia akan tanya dalam soalan dia akan nyatakan maklumat. Dia akan beri maklumat. Oh, okay. Okey, alright. Soalan lain? Tak ada Okey, kalau tak ada untuk ini, kita proceed dengan latihan modul muka surat 103 dan 102 dan 103. Okey, untuk latihan 19, okey, dan latihan 20, cikgu tak nak jawab kat sini. Cikgu tak nak tunjuk lah, tak nak bincang. Sebab cikgu nak kamu cuba jawab. Okey, cuba jawab dan hantar melalui Telegram cikgu. Okey, hantar melalui Telegram. Okey, Telegram tu kamu snap gambar je, tak payah nak tukar kepada format PDF. Okey, sebab daripada gambar tu cikgu boleh terus tanda dan cikgu terus hantar dekat kamu. Dia lagi cepat lah kan. Google Classroom pun okey, cuma Google Classroom ni kamu kena buka GC, kena buka classwork, kena takar gambar, turn in. Dia macam banyak sikit step dia. Tapi itu cikgu perlu kalau tugasan tu ataupun penilaian tu untuk PBD, pentaksiran bilik darjah, cikgu memang nak kamu hantar guna Google Classroom sebab mudah untuk cikgu nak access, cikgu nak nilai, nak tengok grading untuk keseluruhan satu tajuk tu kamu TP berapa. Sebab dekat situ ada record cikgu lah, cikgu teacher, cikgu ada record dia. Tapi kalau setakat latihan pengukuhan macam ni, setakat nak tengok pemahaman kamu, so kamu hantar melalui Telegram cikgu pun dah okey. Cikgu akan record jugalah untuk pengukuhan sahaja. Tapi tu bukan PPT lah, yang dengan Telegram bukan PPT. Tu kalau kamu hantar, kamu dapatlah respon cikgu nak bincang ke daripada situ Okey. Untuk soalan 19-20 kamu hantar melalui Telegram. Untuk soalan 21 cikgu akan bincang sikit. Okey, soalan 21 ini adalah buku modul muka surat 103. So dia menunjukkan Rajah 21 menunjukkan alkana R iaitu CH3H8 melalui tindak balas 1. Dia tak nyatakan pun nama tindak balas tu. Dan dia membentuk gas X dan air. Okey. Inilah kot macam bentuk yang kawan kamu tanya tu. Okey, tindak balas 1 membentuk gas X dan air. Okey, kalau dia tak nyatakan macam ni, dia tak nyatakan pun oksigen cukup ke tak, kita anggap dia pembakaran lengkap. Okey, kalau dia tak nyatakan macam ni, kita anggap dia adalah pembakaran lengkap. Kalau tak lengkap nanti dia akan cakap oksigen terhad ataupun pembakaran tidak lengkap berlaku. So kalau dia tak nyatakan, kita anggaplah dia adalah lengkap. Okey, jadi first question dia tanya kita, nyatakan nama bagi alkana R. Jadi apa nama alkana R ni? C3H8. Propana cikgu. Ya, propana. Okay, ini adalah propana. Alright, bagus. Dia punya persamaan kimia bagi tindak balas ini. Siapa boleh sebut tindak balas kimia dia? Nafis boleh tak? Nafis ada? Okey, Nafis ada tak? Ada. Farhana? Nur Farhana?
ada juga. Siti Nabila. Siti Nabila ada? Oh, okey, Fatin ada mesej nak keluar pukul 12. Okey, boleh Fatin, tak ada masalah. Cikgu, saya nak cuba boleh? Boleh Alia. Ni yang macam cikgu tunjuk tindak balas tadi tu kan? Ya, betul. C3H8 Mhm. tambah 7/2O2 7/2 tu. menghasilkan 3 karbon dioksida Mhm. tambah 4 air. Okey, betul tak kelas? Yang lain semak tak jawapan kawan kita? Thank you Alia. Good. Betul tak? Elis, betul ke persamaan tu? Dia cikgu saya pun nak buat. Oh, okey. Alright. Iman? Saya pun macam Alice juga sedang buat. Okey. Alright. Betul cikgu. Okey. Betul Cikgu, bukan ke tak tahulah kalau saya salah. Bukan ke kalau dekat kanan tu ada 10 oksigen? Itulah cikgu pun Kan, dapat kiri tu ada simulasi 7 ni kan? 10 oksigen. Hmm. Kan? Betul tak? Hmm. Alah. Saya nak lah cikgu. Tak tahulah kalau saya salah. Cik Iman merendah diri bukan. nampak? 6 10. Kan? 10 oksigen kan? Cikgu tu yang cikgu suruh kira, cikgu tanya 2-3 orang tu. Okey, tak apa. Okey je. Okey. Okey. So, berapa oksigen sebelah kiri? 5. Okey, betul. Bagus. Nampak? Bila kita buat bersama-sama, yang salah kita betulkan. Okey. So, soalan C bagus. Okey, bagus. Alice, Alia, Iman, yang lain-lain pun bagus. Okey, C, nyatakan nama gas X. So, gas X ni apa nama dia? Karbon dioksida. Yes, betul. Karbon dioksida. Yang lain jawab juga jangan diam je supaya cikgu tahu kamu faham apa yang cikgu tengah terang. Okey, dan namakan tindak balas ini. Apa nama tindak balas ni? Tindak balas pembakaran lengkap. Tindak balas pembakaran lengkap. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihat jenis yang kedua. Walaupun sekarang ada lagi 5 minit, cikgu akan delay sikit kelas kita ni. Cikgu harap kamu boleh sabar sekejap walaupun masing-masing dah lapar kan. Cikgu pun dah lapar, nak kena pergi masak pula lepas ni. Okey, so kita lihat yang kedua iaitu tindak balas penukar gantian. Okey, apa benda tindak balas penukar gantian ni? Dia daripada perkataan tukar ganti. Kita tukarlah dua benda kan, kita swap, tukar ganti. So Alkana ni dia mengalami tindak balas penukar gantian dengan siapa? Dengan halogen, iaitu klorin dan juga bromin. Okey, so tindak balas penukar gantian ni dia mesti ada mangkin. Apa mangkin dia cikgu? Okey, mangkin dia adalah sinaran cahaya matahari ataupun kita guna sinaran ultra ungu iaitu UV. Okey, dia mesti ada mangkin. So mangkin ataupun sinaran cahaya matahari dan juga sinaran ultra ungu ni dia akan putuskan
ikatan kovalent dalam molekul halogen seperti klorin. So klorin kalau kita tengok dia Cl2 kan. So ikatan dia macam ni lah, Cl single bond Cl. Jadi sinaran cahaya matahari ataupun sinaran UV ni dia akan putuskan ikatan kovalent antara klorin itu untuk dia gantikan dengan hidrogen daripada alkana. Okey, so contoh kita lihat dekat sini. Okey, contoh kita tengok dekat sini. Contoh ni cikgu nak lukislah yang baru supaya kamu nampak dengan lebih detail. So kita nak lihat contoh untuk gas metana So kat sini tindak balas penukar gantian untuk metana. Okey, dengan gas klorin. Okey. So metana adalah CH4. C ada 4 hidrogen. Okey. So dia akan bertindak balas dengan klorin Cl2. Cikgu lukis kat sini CH4. Okey, iaitu ini adalah metana. Dia bertindak balas dengan klorin Cl2. Okay. So dia akan klorin ni C double bond macam ni. So dia akan hasilkan apa? Ini kita nak tengok. So dekat sini hidrogen ni dengan Cl ini daripada klorin dia akan ditukar ganti. Dia akan ditukar ganti dengan syarat dia mesti ada UV atau cahaya matahari. UV atau cahaya matahari. So bila dia tukar ganti, dia akan jadi apa? Nampak kat sini. Hidrogen. Cikgu lukis dulu yang asal. So hidrogen tadi tu dia akan duduk kat sini lah. Klorin tu dia akan duduk kat sini. Hidrogen tu dekat situ. Nampak tak dia tukar ganti antara dua ni? Dia tukar ganti tempat. Dia tukar ganti tempat tu. So sekarang dia punya formula dia jadi CH3Cl. CH3Cl dan nama dia kita dah tahu klorometana. Klorometana ataupun satu klorometana dan HCl. So HCl itu adalah hidrogen klorida. So kita nampak tak dekat buku teks dia ada 4 peringkat cikgu. So ini baru peringkat 1. Ini baru peringkat 1. Peringkat 2, peringkat 2 senang je. Peringkat 2 cikgu padam dekat sini. Cikgu padam sikit. Peringkat 2. Ni cikgu nak tunjuk untuk peringkat 2 So peringkat 2 pula yang hasil dari peringkat 1. Tadi dia dah ada 1 Cl, betul tak? Dia ada 1 Cl kan? So 1 Cl ni so 1 Cl ni pula dia selamatlah kat sini. Sekejap. So CH3Cl. Yang Cl tadi dah okey lah, dah selamat dah yang peringkat 1. Sekarang peringkat 2. Sekarang hidrogen yang kedua pula. Hidrogen yang kedua yang akan kita tukar ganti dengan klorin. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat Cl2 ni. Cl ni biar je kat sini. Cikgu lukis yang lain dulu. So sekarang nampak? Dia dah tukar dengan hidrogen yang kedua. Dia dah tukar dengan hidrogen yang kedua.
So yang kedua hasil dia adalah CH2Cl2. Okay, CH2Cl2 iaitu nama dia dichlorometana. Itu peringkat yang kedua. Faham tak? Faham. Sekarang kita nak tengok peringkat ketiga pula. So peringkat ketiga okay. Peringkat ketiga sekarang tadi kita ambil hasil peringkat kedua. Okay, so nampak hidrogen yang ketiga dekat dichlorometana tadi, dia akan ditukarkan dengan klorin dekat sini. Dia swap pula dengan hidrogen yang ketiga. Okay, dia swap dengan hidrogen ketiga. Jadi hasil dia kita akan dapat 3 klorin dekat metana. So nama dia adalah trichlorometana. Okay, trichlorometana. Okay, so itu nama dia trichlorometana. Dan ada lagi satu hidrogen kan? Ada lagi satu hidrogen yang belum ditukar ganti. Jadi sebab itulah dia ada sampai 4 peringkat. Sebab apa? Sebab dia ada 4 hidrogen dekat metana. So peringkat yang keempat. Okay, peringkat yang keempat macam ni lah. Okay, so untuk peringkat yang keempat tu, ni peringkat keempat, dia akan tukarlah klorin dengan hidrogen yang keempat. Okay, so dia akan jadi hasil dia tetrachlorometana. Okay, dia akan jadi tetrachlorometana. Boleh tak? Sampailah habis semua hidrogen tu dah tak ada, dah ditukar ganti dengan halogen. So sama ada klorin atau bromin. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, so sebagai latihan, kamu boleh buat latihan modul muka surat 103. Okay, dan 104. Ini pun sama. Kamu buat, jawab dan hantar melalui Telegram. Okay. Dan soalan 23 pun sama. Hantar melalui Telegram. Kalau dah buat and then salah dan tak tahu, boleh PM cikgu ataupun nanti esok malam tolong remind cikgu untuk cikgu bincang sikit mana yang kamu tak faham. So ini adalah aktiviti pengukuhan buku teks muka surat 82. So kamu jawab dan hantar melalui Telegram cikgu. Samalah kamu buat dalam buku tulis. Kalau tak boleh siap hari ni pun tak apa, jangan susah hati. Esok kan cuti, esok boleh buat, malam ni boleh buat. Jangan rushing nak hantar before pukul 3 tu, tak. Bila-bila kamu free, kamu buat sebagai latihan pengukuhan. Okey kelas, ada soalan nak tanya tak setakat ni? Cikgu, saya nak tanya yang muka surat 78 ni, yang aktiviti 2G tadi tu kan, yang jadual tu nak buat juga ke? Tak payah. Jadual 2G yang mana Oh, yang sifat kimia, sifat fizik tu tak payah. Itu kita bincang dalam kelas je. Okey. Okey, soalan lain? Cikgu, yang uji di 2.2 tu kan hari ni baru kita habiskan kan untuk yang nombor 2 tu kan. So nak kena hantar lagi sekali ke macam unsubmit lepas tu submit lagi sekali macam tu? Yang buku teks yang ini Yang surat 79. Yang tu. Kamu hantar hari tu sampai hari tu soalan saya nombor berapa? 1 dengan 2A je hari tu saya hantar. Oh, 1 dengan 2A.
Boleh kamu unsubmit balik, resubmit yang baru sebab cikgu belum mula menanda lagi yang tu. Baik. Yang tu cikgu tukar tak tarikh due date dia? Kalau tak silap saya cikgu letak Sabtu. Sabtu Okey, kejap lagi cikgu tukar jadikan dia hari Isnin ke? Okey. Okey, soalan lain? Okay. Kalau tak ada soalan, cikgu nak share kriteria kejayaan dekat ruangan chat supaya kamu boleh tulis ataupun kamu boleh isi kehadiran untuk kamu isi dalam borang kehadiran kriteria kejayaan. Okey, itu 3 kriteria kejayaan. So kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu stop sampai sini dulu kelas kita. Kita jumpa lagi pada esok malam. Esok malam jam berapa ni? 9 ke 8.30? Kalau